Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada pagi ini. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, kita tadah tangan, bacakan doa. Kali ini saya nak minta seorang bacakan doa. Siapa boleh baca doa? Volunteer. Siapa nak baca? Fahmi ke, Ni Imran ke, Amar Zakwan ke, Fahmi Akmal ke, Umar Qayyum? Baca doa. Giling. Baca doa yang biasa kita baca tu kan. Selalu kita baca setiap hari kita baca kan. Kita baca je. Siapa nak baca? Kali ni nak bagi lead. Dia kena ada leader. Selalu saya je mulakan. Kali ni awak pula yang mulakan. Okay, siapa nak? Okey, ni Imran dah bersedia nampaknya tu. Okay, biasanya yang membaca doa ni biasanya lelaki lah. Jarang perempuan diberi. Ni sebab lelaki ni kan dia ketua kan. Dan di belakangnya ialah perempuan. Jadi lelaki lah yang mendahului. Kalau kita kata kalau dalam kes tu perempuan sahaja, tak ada masalah. Ni sebab ada lelaki dan perempuan, jadi kita adalah lebih afdal, lebih baik lelaki yang mengimamkan, yang menjadi ketua. Okey. Ni Imran, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina min khazata wa inshu alaina. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazah. Min khazaini Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yahfazu qawli. Abi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, terima kasih Imran. Sama. Biasalah kan, biasa kalau diminta untuk sebenarnya doa tu kita dah biasa baca. Cuma bila diminta jadi tiba-tiba dia akan jadi hilang kan, jadi blur, tiba-tiba tak ingat. Tu biasa tu semua orang akan berlaku macam tu. Termasuklah saya sekali kan. Kalau dah ada darah gemuruh tu memang susah nak hilang. Okay, jadi kita teruskan sambungan daripada minggu lepas. Kalau ikutkan minggu lepas, kita dah masuk dekat hak jiran. Hak jiran ni terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama perbuatan, yang kedua percakapan, dan yang ketiga emosi. Ini adalah merupakan hak-hak jiran yang perlu kita jaga. Okay? Yang minggu lepas kita baru baca dekat bahagian perbuatan, tak habis lagi, tergantung dekat sini. Jadi hari ni kita nak sambung. Okay, saya nak minta seorang tolong bacakan hak jiran yang seterusnya. Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya 6. Yang ke-6. Hak jiran yang ke-6. Siapa tu? Fahmi? Saya. Okey, Fahmi. Yang percakapan ni. Ni yang dekat saya ni, yang saya apakan ni. Oh ini tidak mengganggu tu. Ya. Tidak mengganggu ketenteraman jiran. Okey, tidak mengganggu, satu je. Terima kasih. Tidak mengganggu ketenteraman jiran. Ni dari segi perbuatan. Okay, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Macam mana nak kata tidak mengganggu ketenteraman jiran? Ketenteraman ni apa maksud dia? Tenteram. Apa dia tenteram? Hal keluarga dia. Hal keluarga. Hal keluarga. Jangan mengganggu hal keluarga dia. Tenteram tu apa maksud dia? Tak tahu. Cerahkan tak boleh. Tenteram. Apa? Siapa tahu tenteram ni apa dia? Adakah sejenis kulit? Jenis tak tahu. Tak tahu. Ada yang tahu tak?
Tenteram Sekejap. Macam aman macam tu. Okey, betul, bagus. Ketenteraman, bukan. keamanan, ketenangan, tidak Macam mengganggu baru ketenangan. macam baru-baru nak rehat tiba-tiba Assalamualaikum. Mengganggu ketenteraman, mengganggu baru je nak rehat tiba-tiba Assalamualaikum Okey. Mengganggu ketenteraman ni maksudnya macam yang apa kata tadi lah, mengganggu keamanan, ketenangan. Maksud dekat sini dia ada banyak kalau nak kata macam kita lah, kalau tiba-tiba kita ni jiran dengan orang sebelah, tapi jiran tu selalu sangat datang rumah kita, agak-agaknya dia tu mengganggu tak ketenteraman kita ni? Agak-agaknya Mengganggu sangat tu. Mengganggu sangat tu. Kalau misal kata dia datang waktu petang, waktu nak main je, tak apa lagi. Ini pagi dia dah datang, menonggok depan rumah, dekat ni dah Assalamualaikum, kan? Belum sempat nak sarapan lagi dah Assalamualaikum. Lepas tu selalu datang makan lah, maksudnya datang awal-awal sebab dia saja datang, kebetulan takkan kita nak kata kita orang baru nak makan ni, awak pergi dah balik makan dulu, lepas makan kan datang balik, takkan nak cakap macam tu kan? Mestilah kita kebetulan langkah kanan, ambillah sini, jomlah makan, jom sarapan. Kalau setiap hari macam tu agak-agaknya rasa macam Serabut. kan, kita ni pun kena tahulah waktu bila yang kita ni tak mengganggu lah jiran kita tu. Waktu jiran kita nak berehat, contohnya pukul 1 hingga pukul 2 ataupun hingga pukul 3 kan. Waktu dah lah, waktu nak makan, waktu nak solat, waktu nak mandi kan, waktu nak berehat, tapi kita datang waktu tu, agak-agaknya itu yang dikatakan mengganggu ketenteraman. Jadi bila nak datang rumah orang lain, jiran-jiran kawan-kawan, tak kira lah rapat macam mana pun awak dengan dia kan, kita kena jaga ketenteraman dia dari segi waktu. Waktu bila kita kena datang, boleh datang waktu petang, lepas asar, dalam pukul 5, pukul 6 tu okey lah waktu yang orang lain memang dah cukup rehat lah, tengah hari tu pun dah rehat dah kan. Okey, waktu yang cantik dah pukul 5, pukul 6. Jangan datang waktu malam, ni pukul 9.30 malam dah sampai rumah orang dah ngantuk nak tidur. Jangan pukul 3 sudah. 3 apa? 3 pagi? 3 pagi confirm tak ada yang buka pintu lah kan. Tidur. Rena. Lepas tu balik pun macam tu juga. Balik dah datang rumah orang kan, tak reti nak balik ke kan. Takkan nak kena halau pula kan. Jadi pandai-pandai lah tak mengganggu. Kemudian yang keduanya, ketenteraman jiran ni bukan sahaja kita bertandang ataupun jiran bertandang rumah kita. Benda lain contohnya macam kucing. Siapa ada bela kucing rumah dia? Saya kalau bela asyik mati je Saza. Baik tak ya? Oh, bela asyik mati je. Okey. Kenapa saya kata saya kaitkan dengan kucing? Kenapa? Kucing adalah haiwan kesayangan Nabi kot. Yelah, apa kaitan dengan tajuk jiran kita? Ni sebabkan dia selalu masuk rumah jiran kita. Okey, lepas tu dia Buat sepah sana sini. Kalau masuk Dia buat sepah sana sini. Lepas tu pergi berak dalam dia ke sabuk buat dalam sepah sana bawah sini? Dia ke buat sepah sana sini? Dia kucing macam tu. Kucing tu dia datang, lepas tu dia pergi dekat tong sampah. Tong sampah awak pula jenis tak bertutup, jenis terbuka. Tulang-tulang makanan. Jadi dia pun pergi masuk dekat dalam tong sampah dan kemudian dia keluarkan kais-kais semua dikeluarkan kan. Lepas tu dah berterabur, habis sampah. Kan lagi? Selain daripada tu? Mencakar barang. Mencakar barang. Mencakar barang, okey, itu pun satu juga, okey. Yang paling rasa macam geram je. Nampak ada kucing tu kan, rasa geram. Kenapa?
Apa yang kucing tu buat? Sebab dia berak dalam rumah tu. Berak dalam rumah. Berak dalam rumah. Itu saya paling geram tu. Betul-betul terkeluar di situ. Dia berak bukan dalam rumah. Dia berak dekat mana? Dekat luar rumah. Itu satu. Dekat rumah dia tak boleh kucing. Tapi jiran dia punya kucing punya berak dekat depan rumah dia, dekat tepi rumah dia, dekat sekeliling rumah dia. Siapa pernah? Saya pernah. Saya. Tapi masa saya bela kucing kan? adalah pernah. Ada. Kucing itu saya geram tapi sayang dia juga. Siapalah kucing mana lah. Dia rasa macam tak kejar je kucing tu kan. Tapi kita masa dia berak tu kita tak ada. Jadi tak tahu kucing mana yang berak kan. Saya bela kucing daripada dia kencing tak rumah tak depan pintu tu. Ya Allah. Kencing tu satu hal lah kan. Kencing tu okey lagi lah. Ni masalah berak. Ni berak. Ni Kita berak. tak adalah kita bau tu mengganggu, menusuk hidung kan. Minggu lepas saya dapat dah. Ini tu yang masalah tu. Bagi orang yang membela kucing, walaupun memanglah kucing tu kesayangan Nabi kan. Tetapi pastikan kucing tu tak berak merata-rata pergi dekat rumah orang jiran sebelah yang menyebabkan jiran sebelah tu pula pening kepala dah tak tahu nak buat macam mana dah. Asyik terberak dekat depan rumah dia je kan. Lepas tu bila nak keluar kereta dah kena tayar kereta. Lepas tu selepet semua kan. Habis semua busuk. Kan? Nak kena siram lagi. Banyak dia punya kerja. Kan? Sampai kan perasan tak dekat rumah, kadang-kadang dekat jiran, dekat rumah jiran dia ada letak botol warna merah macam botol sirap. Betul. Kan? Rumah saya ada tak? Tapi kucing takut ke? Tak, kucing takut timun. Takut kan dah banyak sangat botol botol sirap dia isi dia tak takut langsung dah kucing tu. Dia datang juga dekat rumah orang tu kan. Lepas tu siap berak lagi, package. Kencing siap berak sekali dekat rumah orang tu. Amboi, sabar je lah. Itu pun dikira mengganggu ketenteraman jiran. Sampai kadang-kadang sebabkan kucing pun boleh bergaduh. Jangan main-main kucing punya pasal pun boleh menyebabkan bergaduh. Jadi orang yang membela kucing, pastikan sediakan tempat untuk kucing tu berak kat mana. Kena ada pasir dia kena letakkan standby dekat tepi rumah tu. Jangan dia pergi merata-rata pergi kat rumah orang. Tu yang kadang-kadang kucing tu kena ada orang jahat dia bagi racun. Mati kucing tu. Tak kira lah kucing tu bulu apa? Yang gebu tu kan. Kucing siam, kucing parsi tu kan. Bukan dia kira pun kan. Dah dia geram, dia letaknya dekat makanan tu dia letak racun, langsung mati lah kucing tu. Kalau saya tak Tuan dia cari dah tak jumpa. Itu adalah salah satu perbuatan yang boleh mengganggu ketenteraman jiran. Okey, kemudian seterusnya. Siapa nak baca? Saya di Imran ni. Siapa? Ni Imran tadi dah baca dah, orang lain pula. Allah. Berjam Orang lain. tu. Nak baca Siapa? saya. Siapa nak baca? Okey, Nik baca. Nik Nurhanisa baca. Yang seterusnya, ni. Nombor 2. Ya. Saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Okey, terima kasih Nik Nurhanisa. Saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Tak kira lah kalau orang tu ada buat kesalahan, kita kena maafkan dia. Okey, dan bertolak ansur. Bertolak ansur tu maksudnya macam tu lah. Kalau misalnya kata orang tu ada buat salah, kita maafkan. Kalau kita buat salah, orang tu pula maafkan. Macam tu lah bertolak ansur. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Kita rasa macam, aku lah betul, dia yang salah. Benda entah kan. Lantang kau lah. Tak boleh. Kita disebabkan jiran kita tu lah yang akan menjadi orang terdekat. Kalau misal kata, kalau kita ditimpa musibah, kita jatuh ke, kita sakit, orang yang terdekat dengan kita tu, jiran-jiran tetangga kita tu yang akan membantu kita. Kalau nak tunggu pula adik-beradik saudara mara jauh kan, jadi jiran tu lah dia punya
yang menjadi macam seperti saudara mara kita. Macam itulah sebenarnya. Okey, kemudian yang seterusnya tadi kita sebut tentang perbuatan. Okey, hak jiran apa dia? Hak jiran dari segi perbuatan. Ini yang pertama Ini yang pertama perbuatan. Okey, dah sebut. Kemudian yang kedua percakapan. Okey, dari segi percakapan. Okey, siapa nak baca? Saya Arifah. Okey, Arifah. Baca Arifah. Memberikan nasihat sekiranya perlu. Memberikan nasihat sekiranya perlu. Katalah kawan-kawan awak, jiran-jiran sebelah rumah awak yang sebaya dengan awak kan, mungkin darjah 6, darjah 5 ataupun mungkin darjah 3 kan. Ada kalau misalkan awak nampak sesuatu yang dilakukan tu maksudnya salah. Jadi jangan lupa untuk memberikan nasihat kalau perlu. Tapi kalau rasa-rasa tak perlu, rasa-rasa awak kena marah balik dengan ayah dia, dengan mak dia, lebih baik tak payah. Sekiranya perlu sahaja. Okay, kemudian yang seterusnya, siapa nak baca? Siapa nak baca seterusnya? Boleh berikan respon je. Ni Imran, okey bacalah ni Imran. Mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Okey, terima kasih. Mengucapkan tahniah di atas kejayaan jiran. Kalau misal kata ada kawan kita tu dia berjaya, mungkin berjaya dapat nombor 1 ke, ataupun mungkin dia masuk pertandingan kan. Jadi kita ucapkanlah tahniah, hebatlah awak ni kan, macam ni kan. Terjongket dia kan. Bila kita memuji ni, sebenarnya dia akan membina hubungan yang lebih akrab sebenarnya dengan, tak kira lah dengan jiran ataupun dengan siapa-siapa. Itu kebaikan bila kita memberi pujian kepada orang lain. Okay, seterusnya yang ketiga ni, siapa nak baca? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Damia. Nak baca ke Damia? Nak Okey, baca Damia. nombor berapa Ustazah? Ni yang saya apakan biru ni, bawah ni. Menjaga pertuturan. Okey, menjaga pertuturan. Terima kasih. Menjaga pertuturan. Apa dia pertuturan ni? Percakapan. Percakapan lah maksudnya menjaga pertuturan kita. Sebutkan benda-benda yang baik saja. Jangan sebut benda-benda yang boleh menyakitkan hati dia. Sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja. Jangan ataupun nak kata ejek dia ke, kau ni tambah gemuk lah. Aku tengok masa PKP ni kan. Kalau memang dia jenis yang macam boleh terima, dia jenis tak cepat kecil hati, tak apa. Dah biasa bergurau macam tu kan. Tapi kalau jenis yang cepat terasa, jangan. Takut nanti dia kecil hati, dia tak nak kawan. Lepas tu dah tak nak jumpa awak langsung dah. Okay, yang seterusnya. Yang ketiga dari segi emosi. Okay, siapa nak baca? Saya Okay, makan Okay, Amal, baca Amal. Berprasangka baik dengan jiran. Berprasangka baik dengan jiran. Okey, terima kasih Amal. Prasangka baik ni apa dia? Apa dia prasangka baik? Prasangka. Siapa tahu? Kita rasa dia tu baik. Kita rasa dia tu baik, okey? Betul? Kita rasa dia tu baik. Kita anggap dia tu baik. Apa tanggapan? Tahu tanggapan? Agakkan. Kita agak. Contohnya lah, katalah macam mana nak kata macam mana nak kata? Berprasangka baik ni. Macam mana nak bagi contoh? Berprasangka, hujan. Berprasangka baik contohnya macam, katalah awak dengar bunyi bising dekat sebelah rumah awak Dengar bunyi bising sangat, bising. Rasa dah dalam 2 minit dah bising kan, memekak. Memang mengganggu lah, mengganggu ketenteraman. Tapi kita terpaksa bersangka baik, mungkin agaknya dia punya radio tu rosak agaknya kan. Tak apalah, kita biar je lah dulu. Tapi kalau dah sampai setengah jam, memekak-mekak macam tu kan, rasa
kita yang tidur pun boleh terjaga, lebih baik bagi tahu dia, maklumkan. Tapi pada peringkat permulaan, sangka baik je dulu. Oh mungkin dia ni kot. Oh mungkin ni kot. Mungkin ni kot. Macam tu. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh. Okay. Kemudian yang seterusnya. Siapa nak baca? Saya selain mereka respon je. Kalau tak ada, saya kena apa nama balik lah ni nampak ni. Spin. Kan sebab nak menunggu Saya. Kejap, ni Imran ada, Umar Qayyum ada, Fahmi Ahmad, Arifah, ada Darwish ada ke? Kami Akmal tak baca pun. Ada Darwish tak ada kan? Kami Akmal tak baca pun. Ada Darwish tak ada, Ammar, Raudah ada ke? Tak ada kan? Buka background tu. Sebab saya tak nampak ni, saya nak buang nama ni. Raudah tak ada, Adriana ada? Ada. Amira Damia ada? Faris ada? Kaisara, Aaron Jack. Saya tak nampak ni, saya buang Lagi nama siapa tak ada Sekejap. Renziat tadi macam ada join. Rizal join lah. Join lah. Rizal join. Rizal join. Saya tunjukkan nama siapa yang tak ada dekat sini. Nampak tak? Tolonglah kali ni saya gelak sikit hari ni. Nama siapa yang tak ada? Nurabda. Siapa nama tak ada ni? Ni Nurhanisa. Ni Nurhanisa lagi. Nama siapa yang belum ada? Bukan ni Nurhanisa. Ada. 10 orang kat sini. Betul ke 10 orang kita ni? Cik Balkis. Sekarang ni ada. Yelah 10 orang lah. Betul lah 10 orang. Ya, ada 10 orang. Okay, betul dah tu. Okay Okay, kita tengok siapa yang kena. Saya bukan saya ni. Ya faham. Allah, Aman takut. Kenapa? Tanya. Amat takut. Tanya. Okay, Amal lagi sekali. Okay, Amal lagi sekali baca. Bersimpati. Baca. Awak ada bawa, sekejap. Ada yang lain semua ada bawa buku teks ke? Ada. Ada Okay. Kalau ada saya apakan je lah Will of Family, saya biarkan je lah macam ni. Okay. Okay Amal. Bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Muka surat berapa? Bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Okay. Berapa Zaza? Apa maksudnya? Muka surat berapa Zaza? Muka surat berapa? 175. 75. Bersimpati ni maksudnya apa? Kasihan. Apabila jiran ditimpa kemalangan. Kita cakaplah. Kesian awak ni, insyaAllah awak boleh sembuh, macam tu kan. Bersimpati. Kalau misal kata kawan tu, jiran tu, dia jatuh basikal. Kan janganlah bila orang tu jatuh basikal, kau, itulah. Apa naik basikal ajak lagi. Padan muka lain kali buatlah lagi. Jangan buat macam tu. Kita kena simpati. Itu tandanya kita kira kita sayang dengan dia. Okay, boleh? Ya, boleh. Boleh ke? Kita kena tolong dia, bukan Boleh. Pusat sebelah ni pula Pusat sebelah dia 176. 176. Okey, siapa nak kena baca ni? Okey, ni Imran. Okey, baca ni Imran. Pusat 176. Atas tadi. yang menjatuh kehidupan berjiran Rasulullah ni. Berbuat baik dengan jiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa
berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Yahudi. Okey. Betul. Okey, terima kasih Ni Imran. Okey, mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah SAW. Ni kita diminta untuk mencontohi. Kita ambil contoh Rasulullah berjiran. Yang pertama, berbuat baik dengan jiran. Rasulullah SAW sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Rasulullah sentiasa berbuat baik dengan semua jiran dia walaupun jiran dia tu bukan beragama Islam. Boleh faham Okey, yang kedua. Siapa yang kena? Saya dapat sekali buat bisa. Okey, ada nasional ni ada? Ustazah. Ya. Ada. Ustazah. Ada nasional ni ke? Ada. Ada, okey. Ada nasional ni? Ustazah. Ya. Sana tandas. Okey. Yang mana Ustazah? Ni yang ni. Fikir. Yang ni. Peka dengan kebajikan jiran. Jika dia kebajikan apa itu? Yang perubatan ke? Yang perbuatan ke? Lama ya Allah. Muka surat 176 dah. Boleh ke? Orang lain. Takut. Okey. Okey, Damia macam Mimi. Okey, boleh Damia macam Mimi? Boleh. Okey. Dia dia tu. Dia sebenarnya peka. Tapi dia punya ejaan tu fika. Maksudnya peka dengan kebajikan jiran. Peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan Rasulullah SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Okey, terima kasih Damia Syamimi. Okey. Apabila memasak makanan, Rasulullah SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran macam yang kita dah kan? Terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Macam yang sebelum ni saya dah sebut kalau misal kata kebiasaannya masa bulan puasa lah kan, sebab bila makanan terlalu banyak, jadi bila kita masak tu kita lebihkan masak untuk jiran dan kita bagikanlah untuk beberapa orang jiran kan, kebiasaannya. Kemudian kalau dalam ni sewaktu berlaku kematian, kalau style zaman sekarang ni rasa macam agak susah lah kita tahu orang jiran dekat rumah kita tu meninggal. Biasanya kita akan order je makanan kan, order tambah pula delivery banyak kan. Jadi order untuk makanan jiran kita yang baru sahaja mengalami kematian ahli keluarga dia kan. Sebab bila orang meninggal dia akan rasa sedih kan. Jadi tak adalah nak fikir nak makan apa, dah tak ada selera dah orang tu nak ni. Tambah pula dia dah memang sedih. Lepas tu takkan nak memikirkan makanan untuk orang yang datang, tak ada Jadi kita ni sebagai jiran, kita lah yang kalau boleh bolehlah sedekah air ke macam itulah untuk orang yang datang menziarah jenazah tu. Okey, seterusnya. Mama zakwan.
Okey, Nik Nurhanisa. Okey, Nik Nurhanisa. Okey, baca. Nik ada ke? Ke dia tak ada? Nik ada tak? Nik Nurhanisa ada tak? Macam tak ada je ni. Oh ada. Ada je tu. Ada. Gusul Tu baru dia pergi tadi. tanya terus. Okay, tak apalah. Kita lah. Okay, seterusnya. Tolong sangat jangan main-main sangat. Aiman Najmi ni siapa ni? Fahmi. Mainkan Okay, Arifah. Dan tempat agak lah. Betul Arifah ni. Okay, Arifah. Seterusnya Arifah. Rasulullah. Menghargai jiran. Rasulullah Bukan itu. Yang bawah ni Rasulullah melarang kita. Rasulullah melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kenyangan. Okey. Terima kasih Arifah. Rasulullah melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Bila kita dah kenyang, kita kena fikir agak-agaknya jiran kita tu makan tak dia hari ni. Kan? Kalau kita kenal dengan anak-anak dia, kita bolehlah mesej, hari ni dah makan ke? Makan apa? Kadang-kadang ada jiran kita yang dari pagi memang tak makan. Dia sehari sekali je dia makan. Jadi kita tahu apa yang berlaku dengan jiran-jiran kita. Okey, yang seterusnya. Okey. Fahmi. Saya. Fahmi tadi cakap Okey. kenapa? Boy, saya tak dapat. Sekarang dapat. Okey. Yang menghargai jiran kan? Ya betul. Menghargai jiran. Rasulullah SAW berpesan agar kita segera memberikan hadiah kepada jiran dan menaklukkan jiran yang berdekatan. Berdekatan. Okey, betul. Terima kasih. Rasulullah berpesan agar kita kerap memberikan hadiah. Kerap beri hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Dia kata apa tu? Maksudnya kita kalau boleh kita kita berilah hadiah dekat jiran-jiran yang berdekatan, yang paling dekat dengan kita. Kalau boleh kalau boleh. Kalau tak ada duit dia nak bagi hadiah pun tak ada, kita pun cukup-cukup makan, tak apalah. Semalam mak saya bagi hadiah ke rumah sebelah. Ya, bagi hadiah sebab apa? Hadiah duit dengan baju baby. Oh baby, ada yang ni bersalin okey. Okey macam tu lah contohnya. Kalau misal kata kalau ada yang bersalin kan, ada yang dapat adik kan, bagilah dia. Ataupun tak semestinya kita beri hadiah, mungkin kita boleh datang, kita boleh ucapkan tahniah gitu. Okey, seterusnya. Terusnya siapa yang kena? Okey, Fahmi Akmal ada. Dia ada. Dia senyap. Ada tak? Ada. Baca Fahmi Akmal. Rasulullah SAW juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Okey, apa yang dikatakan meremehkan pemberian jiran ni Fahmi Akmal? Tadi nak kata tu. Cuba cerita sikit. Cerita. Boleh tak? Macam mana nak yang dikatakan meremehkan pemberian jiran? Faham tak dia punya maksud dekat situ?
Fahmi Akmal boleh faham ke? Maksudnya Faham apa? tak? Ada siapa-siapa yang nak jawab? Apa yang dimaksudkan meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai? Macam mana? Apa yang dikatakan ni? Saya tak tahu. Maksudnya saya pun Tak tahu? Okey, tak tahu tak apa, saya terangkan Okey, yang dikatakan meremehkan pemberian kan, meremehkan dekat sini, remeh. Remeh ni macam memperkecilkan. Memperkecilkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Contoh macam katalah jiran awak tu beri hadiah ke kan, tapi awak rasa macam alah ini je yang dapat kan. Katalah macam pergi kenduri kahwin kan, kenduri kahwin. Biasanya kan orang akan bagi door gift kan. Tahu door gift? Dia akan bagi bila kita dah salam tu, kita macam sekarang ni tak salam lah. Tapi bila kita dah lepas makan pergi kenduri, lepas tu nak balik tu biasanya orang akan bagi kita kadang-kadang bunga telur ataupun dia bagi ada macam dalam wujud ke ataupun mungkin dalam kotak dia bagi kan. Jadi dia bagi tu, masa tu tak adalah kita buka. Tapi bila dah sampai rumah kita tengok, lah ini ke? Tahu, faham tak? Faham tak yang saya maksudkan tadi tu? Faham. Maksudnya bila dapat sesuatu yang diberikan oleh jiran, kita jangan merendahkan. Maksudnya kita jangan meremehkan, kita jangan memperkecilkan hadiah yang diberi. Kita terima je, jangan nak kutuk-kutuk. Alah hari ni aku pun boleh beli je kalau macam ni. Jangan sebut macam tu. Boleh? Saya cakap apa ni? Apa pun kalau namanya pun hadiah, kita terima dengan berlapang dada. Kalau kita tak nak dengan pemberian tu, kita boleh beri pada orang lain. Masa beri dekat orang lain tu jangan pula kita kata, ni Ali, aku dapat ni hadiah ni daripada Abu lah, aku tak nak lah. Aku kalau ni pun aku dapat, aku barang hadiah macam ni. Jangan macam tu. Kalau misal kata kita nak beri dekat orang lain, bagi je lah, ni hadiah daripada saya, ni perkenalan kita, bagi je lah. Walaupun hadiah tu bukan daripada kita pun sebenarnya, tapi sebabkan hadiah yang orang dah beri tu kan dah jadi milik kita. Jadi sama lah juga kalau misal kata kita tak nak benda tu, kita bagilah dekat orang lain. Lebih bermanfaat, lebih digunakan. Kalau misal kata kita, sama lah juga kalau dekat rumah awak tu kan, kalau ada rasa-rasanya dekat rumah awak tu tak ada barang yang memang awak rasa macam dah tak pakai lah barang ni, bagilah dekat orang lain. Kadang-kadang kita yang rasa macam tak berapa bernilai kan, kita rasa macam kita tak guna kan, tapi orang lain bila dapat benda tu dia rasa macam ya Allah seronoknya. Okey, yang seterusnya, Saya punya jaket dah kecil lah, saya kasih saya punya adik saudara. Gitu. Apa dia? Saya punya jaket lama tu dah kecil lah. Tadi saya kasih lah adik saudara saya. Gitu. Ya betul macam tu. Biasanya baju lah baju tu kan kita ni dah semakin membesar dengan sihat kan. Jadi baju kita yang dah kecil tu sedangkan elok, beli pun mahal kan. Takkan nak buang macam tu je. Semua jahitan semua elok, butang semua tak ada tercabut. Masih cantik, masih macam baru. Jadi kita pun berilah dekat orang lain supaya baju tu boleh digunakan. Kalau kita buang dekat tong sampah, dah lah mubazir kan. Lepas tu orang lain tak boleh nak gunakan. Sayanglah dekat situ. Okay. Kemudian yang terakhir, rasanya sempat kot habis dalam 10 minit. Sebab saya ada kelas pula relief ni lepas ni. Jadi saya nak memanjat ke kelas 3 dinamik lepas ni. Saya terpaksa habiskan awal. Okay, seterusnya. Okay, saya nak minta seorang bacakan kepentingan. Amar lagi. Okay Amar. Bacakan kepentingan ada berjiran individu. Ya. Mendapat pahala dan keredaan Allah. Okay, terima kasih Amar. Mendapat pahala dan keredaan Allah. Ini dah confirm lah kan.
Kalau misal kata keluar soalan, kalau misal kata tentang kepentingan, tak kira lah kepentingan apa. Kalau dapat dia punya ni point ni mesti dah confirm dapat markah dah satu. Mendapat pahala. Okay, kemudian yang kedua. Menjamin ketenangan emosi. Okay, terima kasih. Menjamin ketenangan emosi. Emosi maksudnya kita tak adalah rasa macam tertekan duduk dekat taman kita tu, duduk kat rumah kita tu kan. Ni bila balik je rumah, bila nampak je muka jiran dah menyampak. Jadi dia mengganggu emosi sebenarnya. Sebab itu kita ni perlu berbaik-baik dengan jiran-jiran kita. Okay. Yang seterusnya, kepentingan adab berjiran pada masyarakat. Okay. Seterusnya. Ada Nasya Zwani tadi tak ada kan? Tak ada kan? Ada Nasya Zwani tak ada kan? Ada? Ha? Ada ke Ada. tak ada? Tadi dah keluar. Oh ada? Okay, ada Nasya Zwani boleh baca? Dah join balik. Ada Nasya Zwani? Ha? Boleh baca ke? Ada Nasya Zwani? Yang mana? 177. 177. Yang nombor 3 ke, 1 ke, 2 ke, 3? Yang dekat bahagian masyarakat tu, yang pertama. Kerja yang berat menjadi ringan. Okey, terima kasih. Kerja yang berat menjadi ringan. Itulah kepentingan berjiran. Contohnya kalau misalkan dekat luar rumah tu ada kita tanam pokok kan. Pokok tu besar, bila kita nak tebang. Jadi dia punya batang-batang pokok yang besar tu macam mana kita nak angkat seorang-seorang. Jadi kalau misal kata jiran yang memang prihatin, dia akan tolong. Dia nampak aja dia pun sama-sama tolong angkat. Itu yang akan menjadikan kerja kita bertambah ringan. Tu kalau misal kata dapat jiran yang baik. Okay, kemudian yang kedua. Yang kedua siapa? Yang kedua. Okey, Fahmi Ahmad. Yang kedua. Pertama dah, kedua. Hidup damai dan harmoni. Hidup damai dan harmoni. Terima kasih. Hidup damai dan harmoni lah, tenang. Sebab kita tak ada bermusuh dengan jiran-jiran kita kan. Okey, kemudian yang ketiga. Asyik orang yang sama je ni. Okey, Arifah. Kerana yang ketiga. Arifah. Yang ketiga. Ustazah, saya nak tahu muka surat berapa Ha? Muka surat berapa? 177. Arifah ada ke? Gejala negatif dan dibentaras. Gejala negatif dapat dibentras. Gejala negatif. Apa maksud gejala negatif ni? Gejala yang tak sihat. Benda-benda yang tak sihat dapat dibentras. Dapat dibendung. Itu maksud dia. Benda-benda yang tak elok kita dapat elakkan. Itu maksud dia. Okey. Yang seterusnya, yang keempat. Sebenarnya insyaAllah sempat habis ni. Okey, Demi Syafini ada? Ada. Okey. Memupukkan silaturahim. Memupuk kan?
memupuk silaturahim. Okey, dia memupuk keakraban, perkalian, hubungan. Dia memupuk ni maksudnya dia semakin dia semakin apa dia kata tu? Semakin memupuk lah. Macam mana nak kata, dia semakin mengeratkan silaturahim. Kalau sebelum ni sayang dia sikit je dengan jiran dia tu kan, lepas tu dia akan semakin menebal macam tu. Okey, kemudian kepentingan kepada negara. Apa dia kepentingan adab berjiran kepada negara? Okey, ni Imran. Negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Okey, terima kasih. Negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Secara tak langsung negara kita menjadi negara maju. Disebabkan budaya masyarakat yang ada di Malaysia ni, jiran-jiran semuanya harmoni, aman kan. Tak adalah bergaduh ke apa kan. Kalau tak sampai ke luar negara cerita asyik bergaduh je kan. Jadi orang pun tak nak datang dekat negara kita. Ini tapi kalau misalnya kata semua duduk dalam keadaan aman dan harmoni, semua orang akan datang kat Malaysia. Dia akan nak tengok budaya, dia nak tengok macam mana harmoni negara kita. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir. Okey, siapakah yang kena? Yang terakhir. Okey, siapa yang kena? Umar Koyo. Okey, baca Umar Koyo. Ya, Last sekali. ekonomi negara bertambah baik. Okey, terima kasih. Ekonomi negara bertambah baik disebabkan ramainya pelancong yang datang untuk ke negara kita. Okey, kemudian yang paling bawah sekali ni, kan tak nampak pula kan. Saya tukar yang bawah sekali tu. Okey, yang paling bawah sekali. Jiran, orang yang mendiami rumah di sekeliling kita, berbuat baik dengan jiran, mendatangkan pelbagai kebaikan kepada kita. Kalau tak silap saya hari tu saya sebut jiran ni ialah orang yang berada di sekeliling kita, 40 orang kan, 40 keluarga, betul tak? Siapa ingat lagi? 40 jiran tu ke? Kan tadi saya kata hari tu kan 40 orang jiran yang ada di sekeliling kita. Dia sebenarnya bukan 40 jiran yang berada 10 depan, 10 kanan, 10 kiri, 10 belakang. Dia 40 tu, 40 depan, 40 kiri, 40 kanan, 40 belakang. Maksudnya ada 4 kali 4 ada 160. Maksudnya 160 orang jiran. Itu yang merupakan jiran sebenarnya. Bukan 40 orang yang ke 60 tu. Siapa tanya hari tu? Habis tu kalau orang yang ke 60 macam mana? Maksudnya 160. 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Punyalah jauh kita punya jiran kan. Semua tu adalah jiran kita. Walaupun kita tak kenal pun sebenarnya. Sebab bila kita lalu tu pun tak adalah sampai 40 rumah ke kanan tu kita jejak kan. Tak tahu pun. Tapi nak kata, kalau misal kata kalau kita buat kenduri, jiran yang kita kena ajak tu adalah 40 buah rumah ke kanan, 40 buah rumah ke kiri, 40 buah ke depan dan 40 buah ke belakang. Itu adalah jiran-jiran yang kita kena hantar kalau kita nak kahwin. Ataupun kalau ahli keluarga awak nak kahwin kan, kena hantarlah dekat jiran-jiran tetangga. Lebih daripada tu terpulang. Okey. Kemudian yang tepi ni tazkirah jiran. Cermin diri kita, sekiranya jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Sebab kita tak tahu sebenarnya kita ni kita rasa macam aku ni baik, aku rasa kan. Ya ke kita ni baik? Sebenarnya orang yang tahu kita ni baik atau tidak hanyalah jiran, iaitu orang yang sekeliling kita.
Jiran dekat sini bukan hanya maksud dia jiran yang berada dekat rumah, dekat taman, dekat kampung, dekat flat, bukan. Jiran ni ialah orang yang dekat dengan kita. Dalam kelas, itulah jiran kita. Dalam kelas awak, siapa di jiran awak? Orang-orang yang berada bersebelah meja awak, itulah jiran awak sebenarnya. Kalau macam saya di bilik guru, siapa jiran saya? Itulah kawan-kawan yang berada di sekitar dalam bilik guru tu, itu semua adalah jiran saya. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni okey ke tidak, perangai kita ni elok ke tidak, kita kena tanya dengan jiran-jiran kita. Kita kena tanya kawan-kawan yang berdekatan duduk dengan kita. Kalau misal kata dia banyak cerita benda buruk dekat kita, adakah dia kita ni seorang yang baik? Sebab kalau orang tu baik, akan mustahil kan, agak mustahil kalau orang tu nak bercerita tentang orang yang memang baik. Kan? Tapi biasanya melainkan kalau ada jenis orang yang mengadu domba, yang suka dengki, kan? Dia tu memang baik, tak pernah buat salah, tapi dia saja nak macam dia nak saja nak fitnah kawan dia tu. Dia katalah ini buat inilah, padahal tak ada pun. Janganlah kita menjadi seperti orang yang suka memfitnah orang lain, membuat-buat cerita tentang kawan kita. Jangan. Kalau boleh kita sentiasa menjaga aib, menutup aib kawan kita, menutup kesalahan, menutup kekurangan, menutup kelemahan kawan-kawan iaitu jiran kita. Kalau misal kata ada kesalahan, kita maafkan, kemudian kita tegur dengan cara yang baik. Okey, boleh faham itu adalah maksud jiran yang lain. Ada 4 minit lagi lebih kurang. Saya pun saya rasa kena berundur diri jugalah sebab saya nak pergi relief ni, nak memanjat tangga sana tu. Dah lama saya tak memanjat ni. Saya rasa setakat ini sahaja dulu kelas kita. Saya rasa kalau nak buat Ustazah kena buat apa? saya rasa tak payahlah kot buat pentadbiran. Saya rasa pentadbiran ni saya Hantar lagi ke Google Meet. saya bagi untuk minggu depan lah. Masa maksudnya kerja hari ni, saya akan bagi kerja untuk hari ni ke minggu depan untuk kumpulan kumpulan B. Kumpulan A dia akan bersemuka dengan saya akan bagi kerja waktu tu. Kerja yang hari ni. Hari ni saya tak bagi kerja lah. Okay. Saya kumpulan B. Baik Ustazah, Assalamualaikum. Terima kasih ya. Okey, Assalamualaikum. Baik Ustazah. Bye. Terima kasih Ustazah. Bye. Terima kasih. Ustazah saya ada satu. Apa dia? Ustazah kata kumpulan nanti minggu depan kena bersemuka dengan Ustazah ke? Kumpulan A, ya. Kumpulan A kena bersemuka.